Sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya. Saifuddin Tempelak Hadi semenit pun tak pernah masuk penjara. Apa cerita sampai ini semua keluar? Memang mengejutkan sejak akhir-akhir ini Hadi Awang mengeluarkan banyak kenyataan yang agak kontroversi dan juga luar biasa. Macam-macamlah komen netizen, macam-macamlah pendapat netizen berkait kenyataan-kenyataan terkini daripada Hadi Awang. Ini termasuklah tentang mimpi, ini termasuklah tentang gaji dan sebagainya. Namun dia lupa bercakap tentang kehadiran ahli parlimen di Dewan Rakyat. Kalaulah Hadi Awang benar-benar berintegriti, beliau pasti akan bercakap tentang perkara yang realiti berkait dengan kehadiran ahli parlimen di Dewan Rakyat. Bukan bercakap tentang gaji Perdana Menteri sahaja. Ahli parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang seminit pun tidak pernah dimasukkan ke penjara. Tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kenyataan Saifuddin itu susulan perbahasan Hadi yang sebelum ini yang mendakwa ramai pemimpin PAS masuk penjara ketika berjuang dalam reformasi suatu masa dahulu. Tapi Hadi tak pernah pun menjejakkan kaki masuk penjara walau seminit pun, kata Saifuddin Nasution Ismail. Kenapa beliau bangga sangat bercakap tentang ramai pemimpin PAS masuk penjara ketika berjuang dalam reformasi suatu masa dahulu, walhal beliau sendiri tidak pernah merasai berapa nikmatnya tinggal dalam penjara. Menurutnya, ketika reformasi ramai yang kena tangkap dan mereka terdiri daripada pemimpin yang kini berada di pihak kerajaan, kata Hadi Awang. Dari segi sejarah, Marang satu minit pun tak pernah masuk penjara. Tak pernah. Adakah soal Saifuddin? Berapa minit beliau masuk penjara? Kata beliau lagi di Dewan Rakyat hari ini. Walau bagaimanapun, Sahir Sulaiman PN Bacok mencela masuk lokap. Saifuddin kemudian menegaskan bahawa masuk lokap adalah berbeza dengan masuk penjara. Masuk lokaplah. Barisan kami ni masuk lokap biasalah. Dah biasa dah. Bacok pernah masuk lokap? Soal Saifuddin Nasution Ismail kepada ahli parlimen Bacok. Beliau menambah bahawa Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu sebelum ini ketika berada dalam PAS kerap masuk lokap. Yang dulu kalau kerap masuk lokap yang berhormat Kota Raja Datuk Seri Muhammad Sabu, sebenarnya kita fahamlah yang itu. Jangan jadi alasan itu bertempur dengan polis dan berundur. Dalam sejarah PAS, polis pun ada yang mati dibunuh. Ada, kata Saifuddin Nasution Ismail. Jadi, takkanlah bila bertempur dengan polis dalam demonstrasi berundur kerana polis. Itu alasan yang lemah. Katanya ketika menggulungkan perbahasan rang undang-undang RUU perbekalan di peringkat Kementerian Dalam Negeri di Dewan Rakyat hari ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sampai ke hari ini, kes Fashion Valet masih diperbualkan oleh rakyat Malaysia. Manakan tidak, ianya melibatkan dana awam, duit rakyat, duit negara. Harap-harapnya SPRM siasat betul-betul pelaburan Fashion Valet, kata Liana Marzuki di Harapan Daily. Apa pula komen anda tentang isu ini? Adakah anda juga setuju seperti yang dinyatakan oleh Liana Marzuki bahawa diharapkan SPRM siasat betul-betul pelaburan Fashion Valet? Jangan sampai ada yang terlepas. Jangan sampai kerugian kita. Jangan sampai dana awam, dana negara
menjadi wang yang terbang entah sia-sia terbakar begitu saja. Hantaran dan komen ini dibuat pada tahun 2020. Ini ketika kerajaan mahu buat PKP dan syaratkan syarikat bayar juga gaji kepada pekerja sekurang-kurangnya sebulan gaji. Di samping itu, kerajaan setuju beri wang isyan membantu B40 zaman susah zaman PKP. Maka gempar gempitalah beberapa pempengaruh. Ini termasuk Alia Zailan dan Vivi Yusuf. Kata ini polisi yang tidak membantu dan menyusahkan usahawan. Alia Zailan siap perli B40. Katanya, "The poor will become richer during COVID-19. Siap perli dapat duit nanti pun B40 akan beli TV dan iPhone baru." Tahap itu dia pandang rakyat berlainan darjat. Walhal, ketika itu ada yang nak makan sehari sekali pun tak dapat. Vivi pula siap saman netizen yang mengata dia. Dia kata dia tak hina pun B40. Dia cuma persoalkan kewajaran polisi kerajaan menambah beban ke atas usahawan dan akan menyukarkan usahawan pada masa depan. Little that we know back then, as early as 2018, Vivi telah terima geran kerajaan RM47 juta untuk Fashion Valet. Selepas itu, Fashion Valet milik Vivi beli jenama Duck 30 Maple. Juga milik Vivi dengan 95 juta lagi. Itu datanglah 7 PKP sekalipun pasti boleh hidup lagi. Saya rasa facepalm saja. Maknanya, masa komen tone Dave ini ditulis, dia sedang enak dapat bantuan dan dana kerajaan. Namun memekak tentang polisi kerajaan bantu mereka yang susah. Saya sokong SPRM siasat betul-betul apa terjadi kepada pelaburan ini. Tiada kompromi juga kepada pegawai-pegawai, GLIC dan introducer yang membantu. Kalau ada kes, dakwa semua sekali. Kalau boleh, sekali dengan pengarah syarikat yang suruh netizen get alive. Itu pun bongkak iamat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Semuanya anda boleh dapatkan laporannya di Harapan Daily. Harap SPRM siasat betul-betul pelaburan Fashion Valet. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejam selepas Muhyiddin kalah dan dimalukan di mahkamah hari ini apabila didapati bersalah memfitnah Lim Guan Eng dan diarah membayar 1,35 juta yang kini menjadi perdebatan rakyat ialah bagaimana Muhyiddin mahu bayar 1,35 juta ringgit itu. Dari mana duitnya pun tak tahu. Netizen mula mempersoal, adakah tin Milo akan mula beredar pada petang ini bagi membantu membayar saman tersebut. Kalau selama ini kita dengar 100.000, 50.000, 10.000 bayaran saman, itu dalam masa lebih kurang dalam 2, 3, 4, 5 hari cukup untuk membayar. Kali ini kita akan melihat sejauh mana ringannya tangan rakyat Malaysia, sejauh mana ringannya tangan penyokong Perikatan Nasional menderma untuk menyokong Muhyiddin Yassin membayar 1,35 juta itu. Adakah Muhyiddin akan dapat membayar itu seperti mana yang pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu? Jumlahnya bukan kecil, 1,35 juta. 350.000 pun susah nak bayar, apakan pula ditambah lagi 1 juta ringgit. Dari mana Muhyiddin nak dapatkan uang itu pun jadi tanda tanya. Kalau dilihat daripada simpanan Muhyiddin, mungkin cukup untuk membayar ataupun tidak,
pun tidak tahu. Siapa yang akan support beliau pun kita tidak tahu. Tapi kali ini, apa yang mengejutkan kita ialah apabila 1 jam selepas Muhyiddin didapati bersalah di mahkamah dan dipaksa membayar 1,35 juta ringgit, ini yang Muhyiddin buat. Akhirnya Muhyiddin menurunkan hantaran berkaitan Guan Eng. Netizen kata sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Kenapa Muhyiddin bertindak menurunkan hantaran tersebut di saat beliau sudah kalah? Bukankah lebih elok, kata netizen, pengulas politik mengatakan, bukankah lebih elok kalau Muhyiddin bertindak lebih cepat, lebih cekap dan lebih pantas menurunkan hantaran tersebut sebelum ia terpaksa kalah memalukan dan terpaksa pula bayar 1,35 juta. Hari ini didapati bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan menurunkan hantaran media sosialnya berkaitan Lim Guan Eng sebagai mematuhi keputusan mahkamah hari ini. Ia dibuat selepas hakim mendapati bekas Perdana Menteri itu bersalah memfitnah Lim Guan Eng. Bagaimanapun di sebalik keputusan mahkamah itu, Muhyiddin memberitahu dia akan membawa kes itu ke Mahkamah Rayuan bagi membatalkan sabitan yang memihak kepada bekas Menteri Kewangan terbabit. Walaupun saya menghormati keputusan mahkamah, saya sangat kecewa dengan keputusan itu, kata Muhyiddin. Saya telah mengarahkan peguam saya untuk merayu keputusan itu kerana saya percaya bahawa kenyataan saya tidak memfitnah Lim Guan Eng dan bahawa saya mempunyai pembelaan yang baik terhadap tuntutan itu dan bahawa jumlah yang diberikan oleh mahkamah adalah berlebihan. Sebagai mematuhi keputusan mahkamah, saya akan mengalih keluar hantaran yang menjadi subjek tindakan ini dari Facebook dan media sosial saya, kata Muhyiddin dalam kenyataannya tengah hari tadi. Ia menyusul selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan Muhyiddin memfitnah Lim Guan Eng dalam isu pembatalan status pengecualian cukai terhadap Yayasan Akal Budi. Pesuruhjaya Kehakiman Ros Mawar Rozen memerintahkan Muhyiddin membayar ganti rugi kepada Lim Guan Eng sebanyak 1,35 juta ringgit. Menurut Ros Mawar, Muhyiddin tidak cuba membuat pengesahan sebelum mengeluarkan kenyataan tersebut. Hakim juga menganggap dakwaan dibuat Muhyiddin sebagai tidak berasas. Hakim turut menegaskan bahawa keterangan Lim bahawa dia tidak pernah mengeluarkan sebarang pekeliling untuk membatalkan status pengecualian cukai tersebut tidak dapat dicabar semasa perbicaraan penuh. Kata Ros Mawar, saksi defendant sendiri, seorang pegawai dari Kementerian Kewangan, mengesahkan bahawa semasa memegang jawatan Menteri Kewangan, Lim Guan Eng tidak pernah mengeluarkan sebarang surat berhubung perkara tersebut. Muhyiddin merupakan Menteri Dalam Negeri semasa PH menjadi kerajaan antara 2018 hingga Februari 2020. Peguam Guak Ngek Siong mewakili Lim, manakala Chetan Jetwani bertindak sebagai pihak Muhyiddin. Apa komen anda untuk isu kali ini? Beberapa komen daripada netizen ialah, Pepel Tetel kata selepas rayuan ini bolehlah Lim Guan Eng minta tambah nilai tuntutan. Muhyiddin banyak duit untuk diberikan, lebih pada cukup, kata Pepel Tetel. Menjawab kepada Pepel Tetel, dari mana duit itu? Bukan sikit, 1,35 juta, banyak tu. Tapi adakah dengan tuntutan Muhyiddin merayu itu, Lim Guan Eng pun boleh merayu untuk lebih banyak bayaran? Minta 10 juta kah, 20 juta kah, macam tu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.